Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang semuliakan saudara-saudara, ahli-ahli jalan kuasa Musi dan ahli jalan kuasa Surau, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan, saudara-saudara, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah, pada malam ini kita dapat bersama peristiwa yang mulia ini. Dan saya difahamkan malam ini kita menyebut-nyebut tentang hijrah, ya. Bulan Muharram dah habis dah. Dan hari ini 30 Disember, berarti malam ini dah 6, ya, 6 Safar. Tapi tidak mengapa, dan kerana kita menyebut sepanjang tahun itu adalah bulan hijrah. Dari Muharram sampai pada Zulhijjah, 12 bulan itu adalah bulan hijrah, bulan yang dikaitkan dengan tahun hijrah. Dan ke-12 bulan itu adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bulan-bulan itu mengikut peredaran bulan sebenarnya di angkasa. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah Taubah, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala dalam Quran mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan, yang mana Allah Ta'ala jadikan 12 bulan itu ketika awal-awal dijadikan langit dan bumi. Dan antara 12 bulan itu termasuklah 4 bulan yang dihormati kepadanya. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, semua bulan-bulan itu, nama-nama bulan itu wujud di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala dah tetapkan nama bulan itu di Lauh Mahfuz pada awal-awal kejadian langit dan bumi. Jadi sebaik Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, maka disebutlah bulan-bulan itu untuk kegunaan manusia ataupun untuk kegunaan makhluk di bumi. Pada masa itu belum ada lagi manusia. Kerana jadikan langit dan bumi, dan langit dan bumi itu dihuni oleh malaikat, dan bumi dihuni oleh jin, dan manusia belum ada lagi. Tapi Allah Ta'ala dah jadikan bulan untuk manusia, menunjukkan bahawa sekalian alam ini Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Betul, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran mengatakan, wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan sekalian yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu. Jadi Allah Ta'ala jadikan bumi ini seindah-indahnya, selengkap-lengkapnya untuk manusia. Dan manusia pula ialah makhluk yang terakhir dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sebelum manusia dah dijadikan binatang, dijadikan malaikat, dijadikan jin, syaitan,
ya, dan sebagainya. Binatang-binatang semua dah dijadikan, dan manusia makhluk yang terakhir dijadikan. Wallahu a'lam. Berarti apabila makhluk terakhir, berarti tak lama lagi hari nak kiamat. Jadi saja manusia menunjukkan hari dah nak kiamat dah. Itu. Lebih-lebih lagi pula bila dibangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, maksud menunjukkan hari lagi dekat nak kiamat. Dan sekarang ni pula dah 1433 tahun hijrah, Nabi dah meninggalkan kita selama 1400 tahun. Berarti lagi dekat nak kiamat. Tapi kita bukan persoalkan kiamat tu. Kerana kiamat tu itu memang kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita, Allah yang menentukan hari kiamat, dan tak ada siapa yang mengetahuinya bila nak kiamat. Tapi bagi kita ialah kiamat kecil. Kiamat kecil bagi manusia, bagi kita ialah mati. Mati itu kiamat kecil. Jadi sebab itulah kita bersedia, berfikir, dan kita bertindak, berusaha untuk bekalan-bekalan selepas mati. Dan wallahu a'lam. Kerana kita nak jadikan diri kita ini orang yang soleh. Dan kita hidup di dunia ini dan jadi orang Islam, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Tuhan nak pilih kita jadi orang Islam. Dan kita harap supaya kita dapat masuk syurga. Masuk syurga Allah. Jadi orang Islam. Kalau jadi orang Islam tak nak masuk syurga, tak sah jadi Islam. Ya. Kalau orang Islam kita tak payah fikir-fikir syurga, tak payah jadi Islam. Baik jadi kafir, ataupun baik jadi macam binatang tu. Kan, tak payah, tak perlu nak fikir-fikirkan nak masuk syurga. Tapi kita orang beriman, kita mesti sentiasa mengharap nak masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala jadikan syurga itu untuk orang yang beriman, untuk orang beriman dan beramal saleh. Kalau seorang itu hanya sekadar beriman saja, tidak saleh, maka tak layak masuk syurga. Sebab itulah kita jadi orang Islam, orang beriman dan beramal saleh. Orang beriman dan beramal saleh itu ada beberapa sifatnya, sifat yang tertentu baginya. Cuba kita cek diri kita, adakah kita memiliki sifat-sifat itu. Kalau kita memiliki sifat-sifat itu, berarti kita termasuk golongan orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannah tajri min tahtiha al-anhar. Jadi ayat yang baca sembahyang tadi, kan? Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, mereka itu ya adalah orang yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Jadi semua kita nak masuk syurga. Sebab itu kita jadi orang Islam. Dan orang-orang yang masuk syurga ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Ya, Tuhan dah beritahu dah. Dan sekarang ni ada pula orang kata belum tentu lagi masuk syurga, masuk neraka. Belum tentu. Memang dah boleh masuk lagi, mana nak tentu. Tapi orang-orang yang nak masuk dah ditetapkan. Siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka. Bagi umat Muhammad SAW ini, ahli syurga yang pertama sekali Nabi kata ahli syurga itu sekalian Anbiya dan Mursalin, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, semuanya ahli syurga. Kemudian yang keduanya, ahli syurga itu ialah ya, kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW, ahli syurga itu ialah semua orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin dan orang Ansar adalah ahli syurga. Dalam Quran, dalam surah Taubah, Allah Ta'ala berfirman mengatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Maka berfirman orang-orang yang awal-awal Islam dahulu, yang terdiri daripada orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, dan mereka yang mengikut cara Muhajirin dan cara orang Ansar,
dalam kehidupan mereka beragama dan bersaudara sesama Islam, maka mereka ini adalah diredai oleh Allah, dan mereka redha kepada Allah dan Allah redha terhadap mereka, dan Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Itulah kejayaan yang hebat. Artinya semua orang Muhajirin, orang Ansar adalah ahli syurga. Dan kalau kita bukan nak masuk syurga, kita kena jadi macam Muhajirin dan Ansar. Kita tak layak jadi Muhajirin dan Ansar sebab masa dah berlepas. Masa tu kita tak ada. Tapi kita kalau nak macam orang Muhajirin Ansar, maka hendaklah kita membentuk kehidupan kita ini seperti mana Muhajirin dan Ansar, dari segi persaudaraan Islam mereka. Allah Alam. Baik, itu satu. Kemudian lagi yang ahli syurga ialah semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi dan anak-anaknya semuanya adalah ahli syurga. Dan ahli syurga lagi ialah semua orang yang pergi berperang Badar, mengikuti perang Badar, ahli Badar, semuanya ahli syurga yang pergi perang Badar. Dan lagi ahli syurga semua yang gugur syahid ketika perang Uhud, yang mati perang Uhud, semuanya ahli syurga. Dan ahli syurga lagi Rasulullah kata penulis wahyu adalah ahli syurga zaman Rasulullah dahulu. Dan ahli syurga lagi yang Rasulullah sebutkan pula 10 orang ahli syurga, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sa'ad, Sa'id Al-Khudri, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Talha. 10 orang itu dan sebut sebagai Al-Mubasysyirin bil Jannah, sebagai ahli syurga. Dan lagi ahli syurga ialah muazzin Rasulullah SAW, juru azan Nabi, iaitu Bilal bin Rabah, ahli syurga. Dan lagi Rasulullah sebutkan ahli syurga ialah orang-orang yang para syuhada, orang yang mati syahid, mati menegakkan Islam, ahli syurga. Ya. Itu dia dah, Allah Ta'ala sebut dah, Rasulullah dah beritahu dah siapa ahli syurga. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga, nak masuk syurga, kita kena jadi ahli, salah satu daripada ahli tadi, kan? Sama ada mati syahid, ataupun jadi orang yang saleh, orang beriman dan beramal saleh, ataupun kita termasuk dalam golongan orang yang berjuang menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Ya, berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan Islam. Itu mudah-mudahan kalau tetap pendirian kita dan kita terus beriman dengan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurga. Itu janji Allah Ta'ala, bukan janji manusia. Itu janji Allah. Wallahu a'lam.